Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saudara pengacara, saudara-saudari yang memenuhkan ruang kuliah pada tengah hari ini, pertamanya kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya atas kurnia Allah kepada kita yang tidak kunjung padam ini, alhamdulillah. Dan kita juga merafakkan syukur kepada Allah khusus untuk Ramadan yang mubarak ini, bila mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita pada tahun ini lagi untuk kita memasuki Ramadan dan melaksanakan semua ibadah yang Allah janjikan kebaikan yang banyak kepada kita dalam keadaan kita sihat dan sejahtera. Ramai orang di luar sana, di kejiran kita, keluarga kita dan sebagainya yang telah pergi mendahului kita sebelum masuk Ramadan yang mubarak ini. Dan kita juga pada tahun lepas sangat-sangat gusar kerana kemungkinan kita tidak dapat lagi bersama Ramadan pada tahun ini. Tetapi alhamdulillah Allah mengizinkan kita dapat bersama tahun ini dalam keadaan kita semakin baik dan kita dapati wabak yang tidak terkawal ini sudah mula dapat dikawal sedikit-sedikit dan membolehkan kita untuk hadir ke rumah-rumah Allah, surau masjid dan hadir ke kuliah-kuliah ilmu. Alhamdulillah. Ini di antara perkara yang menjadi kegembiraan kepada kita, bahkan semua umat Islam, bahawa kita diberikan peluang untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala dan kuliah-kuliah ilmu. Dan kita juga diberikan kesempatan ini untuk mengisi dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Pasti dia menjadi kegembiraan yang berganda untuk kita. Kerana menjadi doa kita saban hari pada bulan-bulan yang lepas untuk mengizinkan kita masuk Ramadan Al-Mubarak ini. Alhamdulillah kepada semua yang hadir, terutama kepada mereka yang secara online mengikuti kuliah kita di Harakah ini. Mudah-mudahan ada kebaikan daripada hari ini, daripada saat ini sehingga ke hujung insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya bercakap tentang nikmat yang kita ulang dan ulang saban masa. Kerana dia merupakan satu ganjaran Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang tak ada siapa yang boleh kawal kalau Allah izinkan dia datang kepada kita. Bahkan kalau Allah mentakdirkan mudarat kepada kita pun, tak ada siapa yang boleh menghalang dia berlaku kepada kita. Sama ada dia manfaat atau mudarat, tidak ada kuasa lain melainkan Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Dan kita sebagai hamba ini sudah pasti menjadi doa kepada kita saban masa untuk Allah menghindarkan mudarat daripada kita, tetapi sebaiknya Allah memberikan manfaat dan kebaikan kepada kita. Ikhwas sekalian, dalam kesempatan yang ringkas ini, saya ingin berkongsi kepada kita semua tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini dan satu pandangan yang diberikan oleh almarhum Syekh Zaidan atau Dr. Abdul Karim Zaidan yang ramai kita kenal, ulama besar ini. Syekh besar ini meninggal dunia tahun 2014 yang lalu. Dan bagi mereka yang melalui kuliah syariah, kuliah fiqh, amat kenal dengan tokoh besar ini, ya. Dia merupakan maraji' ataupun pakar rujuk syariah yang besar di alam dunia ini, dan dia menjadi tokoh mutaakhir
yang sedang dipegang pandangan-pandangan dia. Almarhum meninggal dunia tahun 2014 di Yaman. Beliau adalah orang Iraq, sangat besar dan sangat tinggi ilmunya. Lama berkelana ke Syria untuk mengajar di Syria, dan Allah mentakdirkan beliau meninggal dunia di Yaman. Itu saya nak bagi tahu tentang besarnya tokoh ini kepada kita, besar tokoh ini kepada kita. Bagi saya lah sebagai pelajar syariah, memang menjadi rujukan kami dalam kuliah-kuliah kami, dan buku-buku beliau menjadi rujukan kami untuk kami faham erti syariah yang mutaakhir ini. Saya nak kongsikan pandangan almarhum Syekh ini kepada kita semua tentang nikmat. Nikmat ini ada 4 martabatnya, 4 kategorinya. Saya akan kongsikan dengan kita semua yang paling bawah, yang keempat, kemudian yang ketiga, yang kedua dan yang pertama. Dan kita nak relatekan apa yang diberi maklum kepada kita ini tentang kehidupan kita sehari-hari dan tentang khususnya tentang Ramadan Al-Mubarak ini, insya-Allah. Jika Allah izinkan kita sampai ke penghujungnya. Yang keempat dulu, kita ambil yang paling ringan sekali. Kalau orang Melayu kata ni paling common sekali. Paling common sekali. Tapi nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita kena hargai. Allah sebut dalam ayat ke-14 Ali Imran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati. Sampai akhir ayat saya akan bacakan satu persatu insya-Allah. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang kehidupan manusia, hamba-hamba ini Allah percantikkan. Allah perelokkan. Allah isi satu seni dalam kehidupan manusia ciptaan Allah ini, iaitu zina, keindahan. Zuyyina, Allah telah mengelokkan, dia mempercantikkan. Kita ni kalau tak ada benda ni tak cantik, tak sempurna, tak elok manusia ini. Dia jadi dull, jadi orang kampung saya kata bodoh, inverted comma, bodoh, tak tahu, dia dull. Tapi Allah mencampakkan benda ini sebagai satu kenikmatan dan keindahan hamba Allah ini. Apa dia? Allah mengindahkan manusia dengan sukakan benda-benda yang boleh rasa dan boleh dilihat. Apa dia? Yang pertama, hubbus syahawat minan nisa. Sukakan kepada benda-benda yang seronok kepada pasangan hidup. Allah sebut an-nisa, perempuan. Maksudnya laki-laki sukakan perempuan. Dan Allah menggunakan kalimah yang sama ini difahamkan sebaliknya, iaitu orang perempuan sukakan laki-laki. Itu nature. Dan kalau tak ada orang yang suka pasangan yang berlainan jenis, itu abnormal, tak nature. Itu pelik. Orang yang pelik ini tidak akan ada. Kerana walaupun dia cuba untuk menjadikan dia pelik, dia tak akan wujud. Dia akan menafikan nature naluri kehidupan dia sendiri. Satu. Yang kedua, kalau dia suka pasangan yang sama jenis pun pelik juga. Orang lelaki suka lelaki, satu perkara yang pelik. Orang kampung saya kata something wrong somewhere. Atau orang perempuan sukakan perempuan juga something wrong. Sebaliknya the nature of human being, semula jadi manusia ini ialah suka ke pasangan yang berlainan jenis. Nature. Jangan rasa hairan, jangan rasa pelik, kerana ini adalah campakkan Allah, lontaran Allah kepada jiwa manusia ini, sukakan kepada pasangan hidup. Yang pertama. Yang kedua, tak terhenti begitu. Lebih kepada al-banin, anak-anak. Dah ada pasangan hidup, nakkan zuriat. Dan dia menjadi nature manusia ini sukakan zuriat. Anak, cucu. Dah lepas anak, cucu pula. Siapa pun suka. Tambah-tambah kalau cucu. Orang yang berumur macam saya lah. Belum cucu lagi. Dah orang yang atas saya ni. Nampak kadang-kadang tu menampakkan lebih suka cucu daripada anak sendiri.
Yalah, anak-anak pun dah besar kan. Dah besar, dah bercucu. Kadang-kadang, jangan sentuh cucu ni. Menangis, menguap pun tak boleh. Sebab sayang sangat-sangat cucu. Dan ada atuk nenek yang sanggup bela cucu, membiarkan anak pergi bekerja kerana sayangnya lebih kepada cucu. Itu luar biasa tu, luar biasa. Tapi walaupun luar biasa, banyak dia kita lihat di dalam masyarakat kita. Kerana ini adalah nature. Ini adalah semula jadi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mencampakkan rasa sayang, kasih ini secara semula jadi dalam jiwa manusia ini. Dan Allah sebut dalam Quran tadi, Al-Banin. Al-Banin, anak-anak. Apa lagi? Apa lagi nikmat yang Allah bagi? Wal qanatir al-muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Itu harta-harta yang dikumpul-kumpulkan, ditimbun-timbunkan daripada perak, daripada emas dan perak. Kata benda, RM2 lah. RM2 kita ni adalah berdasarkan kepada emas dan perak. Semua orang suka. Tanyalah, orang susah suka duit, orang tak susah pun suka duit. Orang miskin nak akan harta benda, orang kaya pun nak harta benda. Tanya, orang kaya nak lagi kaya, dan sanggup melabur dengan jumlah pelaburan yang besar-besar. Kenapa? Untuk menambah kekayaan, menambah kesenangan, menambah harta mereka. Tak ada orang yang dah kaya berhenti, tak ada. Kerana dia nak terus dan mendapat apa yang diinginkan. Sebab itu Nabi menyebut, kalau dia bagi 2 lembah pun, harta benda ni dia akan nak lagi lembah yang lain. Betapa sukanya manusia ni kepada harta benda. Orang sakit pun suka harta benda. Bak cerita almarhum Ustaz Ismail Kamus kan. Duk ziarah orang ke hospital. Pakcik nak makan, tak lalu dah, dia kata. Buah pun tak boleh. Tak nak dah. Bubur boleh berbu. Bubur ni lembut. Tak nak, tak boleh dah. Duit nak duit. Letaklah buah bantal, dia kata. Tang duit. Tak lalu pun tak apa. Nak juga. Itu saya quote almarhum Ustaz Ismail Kamus punya word lah. Tapi wording dia tu memang powerful. It is real bahawa walau keadaan mana kita pun, bab RM2 ni kita nak. Tambah kalau harta benda yang besar yang menjadi perbalahan. Ada tanah, kebun, nak ada harta pusaka. Mak ayah kita tinggalkan harta pusaka, kita berebut ada beranak. Kenapa? Kerana nakkan harta benda. Kerana Allah menyifatkan kehidupan kita ini secara semula. Jadi memang sukakan kepada harta benda. Apa lagi? Allah menyebut wal khailil musawwamati. Wal khailil musawwamati. Iaitu kuda-kuda yang bertanda. Kuda-kuda yang berjenama. Tahu ke kita kuda berjenama? Nak tak? Kuda-kuda yang warna hitam lah, bulu dia panjang lah, warna merah. Tahu tak? Tak tahu kita kan. Kita bukan jenis bela kuda. Tengok kuda suka pergi zoo. Tapi Allah menyifatkan sebagai kuda adalah lambang kenderaan yang enak-enak. Allah menyebut wal khailil musawwamati, kenderaan-kenderaan yang ada brand. Ada brand. Memang Allah sebut dah, kita suka kenderaan ada brand. Orang ada Myvi, dia tengok orang lain pakai Civic, teringin dia. Teringin. Sebab apa? Brand. Cubalah, tak payah tukar lah. Dia cabut brand Myvi tu, tukar kepada brand Civic. Mau dia? Tak mau dia. Dia nak brand sama dengan kereta tu. Orang yang ada Civic, dia nak kereta besar lagi. Dia ada macam-macam jenama lah. Kan saya jadi promoter pula sini, tak adalah. Orang yang ada kereta besar, anak dia ramai, kereta dia besar, 7-seater, van lah maksudnya. Besar lah. Kalau kita kata kereta besar ni, besar, benda besar sedap lah kan. Tapi tengok orang pakai Mercedes. Mercedes 2 pintu je. Kocik. 2 pintu. Duduk pun 2 orang je. Itu yang pasangan yang romantis.
Dia ada kereta besar. Dia masih teringinkan kereta kecil yang orang lain pakai itu. Bukan kerana saiznya, tapi kerana brandnya. Tuan kalau dapat cabutan betul, dapat Mercedes macam, tak nak fikir kita kan? Tak nak fikir. Kita nak ambil lambang Mercedes letak kereta kita. Pun kita rasa malu. Sebab kita bukan brand itu untuk kita padankan. Jadi, secara nature-nya Allah menyebut manusia ini sukakan kepada kenderaan yang ada brand. Wal khal musawwamati. Tak usah pelik lah. Tak usah pelik. Wal has. Dan juga orang yang ada ternakan yang banyak dan kebun-kebun yang luas. Ini semua orang suka. Orang tua-tua kita pula, kalau kita ajak dia pergi bandar, tak nak pergi dia. Kenapa? Susah, siapa nak bagi makan ayam mitik? Itu bawa satu kandang ayam mitiknya. Apalagi kalau orang yang buat perusahaan lembu, kambing. Bagi mereka yang ada ternakan yang banyak, dia akan rasa bangga dengan jumlah ternakan dia yang banyak. Kebun-kebun yang luas. So saya pendekkan saja di situ. Semua yang disebut tadi dalam Quran tadi adalah nikmat-nikmat yang Allah campakkan dalam diri kita. Dan yang kita menafikan, kita ni nakkan kepada benda itu. Dan Allah sengaja indahkan itu dalam kehidupan kita. Tapi ulama menyebut bab keindahan ini dia kena masuk 3 kategori. Yang pertama kena ada, yang kedua jangan lebih-lebih, yang ketiga letak pada tempatnya yang sesuai. Tak boleh kata kita zuhud ni sampai kereta pun tak nak pakai. Naik bas hari-hari. Kecuali kalau terpaksa atau kerana pilihan itu terbaik. Masa saya bekerja di Kuala Lumpur dulu, pergi mahkamah. Mahkamah ni di tengah bandar. Nak pergi bandar ni jam. Orang kampung saya kata jam gila. Jadi sama ada saya ambil pilihan yang pertama atau pilihan kedua. Pilihan pertama, saya keluar dari rumah saya daripada Bangi sebelum subuh. Saya akan sembahyang subuh di satu masjid di wilayah, masjid wilayah lah. Lepas tu iktikaf di situ, pukul 8.30 baru bergerak ke mahkamah. Tapi pilihan pertama ni kena keluar sebelum subuh. Bukan jauh Bangi dengan KL ni, setengah jam je. Kalau sebelum subuh tu 20 minit je. Itu pilihan pertama. Saya keluar pukul 7, saya akan sampai pukul 9, pukul 10 pagi. Pilihan kedua, saya ambil train. Saya ambil train untuk sampai ke tempat yang saya tuju. Dia tak ada hassle, tak ada jam, dan saya akan selesa sampai ke tempat. Cuma tak ada privacy lah. Nak train berimpit pagi-pagi, bawa beg. Lawyer ni kena bawa beg besar. Kalau beg kecil, orang tak panggil lawyer. Walaupun dalam tu selai kertas je ada. Kena style. Lawyer ni kena style dia ada beg kotak dia. Tuan-tuan yang tahu lah kan. Kenapa? Kerana kita nak menunjukkan kepada klien kita ni ada kehebatan. Antara kehebatan lawyer ialah beg dia besar. Kalau bawa handbag macam ni saja, tak jadi. Itu dia pakai pion atau penghantar surat. So command lah. Kena pakai beg besar. Nak bawa beg besar atas train tu, heret lah. Heret. Kalau beg tu keringan tak apa. Kalau kena kes yang besar, kes saya kes yang besar, ada 2 kes yang besar-besar, penuh. Tak cukup dengan satu beg tu, saya bawa beg sandang lagi. Sebab dokumen ni sangat banyak. Itu yang saya bawa dalam train. So tak ada privacy. Tapi kemudahannya ialah saya boleh sampai on time tanpa saya berebut dengan kesesakan lalu lintas. So saya ada pilihan. 2. Pilihan pertama atau pilihan kedua. Kita macam tu juga. Kita dalam mendapatkan nikmat, menangani nikmat ni kita kena ada pilihan. Yang pertama, kita kena ada. Yang kedua, jangan lebih-lebih. Yang ketiga, berpada-pada. Macam orang pakai cincin. Pakai cincin tak? Cincin ni, saya tak pakai cincin lah. Cincin ni kena ada bagi orang yang sukakan keindahan. Okay. Satu cincin. Sama ada dipakai di jari manis atau jari kelingking bagi lelaki-lelaki.
Orang perempuan dia boleh pakai kod mana yang dia nak. 10 jari dia pakai 10-10 pun ikut suka dia lah. Kan? Terpulang. Orang perempuan tu special. Orang lelaki-lelaki, dia 1 atau 2 cincin saja. Sebab 2 tu pun dah pelik. Ada orang yang 5 jari ni, cincin dia 6. Tak tahu bohtan mana, tak tahu. Selagi jumpa batu cincin dekat Jalan Tengku Abdul Rahman atau tepi masjid, nama-nama dulu pergi masjid kan, boleh dah pakai. Ini pelik punya orang. Jadi benda ni benda yang kita panggil something wrong. Kena ada, tapi jangan lebih-lebih. Dan letak tempat yang sesuai. Tempat sesuai, jangan kita letak cincin di ibu jari atau jari tengah. Sebab ulama tak bagi, kerana jari tengah adalah lambang keangkuhan manusia. Dia adalah contoh kepada Fir'aun. Fir'aun dia pakai cincin jari tengah. Kita takkan ikut Fir'aun kot. Jadi Nabi ajar kita jari manis. Nama pun jari manis. Sebab manis pakai cincin. Okey. Orang beli jam. Dia orang kaya. Kaya sungguh-sungguh. Jam dia ratus ribu. Dia pakai dekat kepala lutut. Kita kata apa hal pakai kepala lutut ni? Ikut suka aku lah, duit aku. Duit aku pakai kat mana ikut suka aku lah. Tak boleh juga sebab tempat yang tak sesuai. Jadi benda-benda yang seumpama itu walaupun mahal macam mana pun, tempatnya adalah di pergelangan tangan. Begitulah juga kita dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Kita ambil, kita nikmati, kita syukuri dan kita memanfaatkan semaunya untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Itu pun Allah kata semua yang saya sebut itu adalah zalika mata'ul hayatid dunya. Semua tu hanya sekadar kenikmatan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan sebenarnya ketahuilah bahawa di sisi Allah ada tempat yang paling bagus sekali, iaitu tempat kembalinya kamu nanti. Apa dia? Syurga An-Na'im. Syurga An-Na'im. Yang menjadi idaman kita semua sampai menjadi lontaran doa kita saban hari bila kita mengangkat doa, mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Masukkan kami ke syurga idaman, ya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami minta redha kamu dan juga syurga, dan kau minta jauh daripada kemarahan kamu. Itu. Jadi saya nak ulang balik tentang pandangan Zaidan bahawa kenikmatan ini yang disebut-sebut ini adalah satu daripada nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Cuma disebut oleh Syekh Zaidan, ini paling bawah sekali. Yang sedap-sedap ni rupanya paling common sekali. Yang kita nak saban hari ni rupanya paling rendah sekali. Yang kita dambakan, ceritakan, berperang adik-beradik ni, yang paling bawah sekali. Bawah sekali. Bukan tak boleh ambil, tapi kita kena sedau. Orang Melayu kata kena sedau. Sedar bahawa ini adalah nikmat yang paling common sekali. Apa lagi yang nikmat Allah bagi? Naik ke tingkat yang kedua, nombor 3. Nikmat nombor 3 iaitu as-sihhatu wal faragh. Sihat dan masa lapang. Sihat dan masa lapang. Ini satu nikmat yang hanya orang yang merasainya saja dia tahu. Ada orang yang sihat, masa lapang tak ada. Ada orang yang masa lapang dia banyak, sakit pula. Pulang balik ke hospital kan. Orang lain pencen, pergi kebun. Orang lain pencen, jaga cucu. Orang lain pencen, pergi surau masjid. Dia Allah takdirkan pencen pergi hospital. Hari-hari. Masa lapang, tapi hospital. Itu Allah berikan kepada dia. Sebab itu kalau orang dapat 2 perkara ni, sihat dan masa lapang, memang satu nikmat yang tak ada siapa-siapa yang nak cabar kenikmatan ni. Tanyalah saya. Sebab saya pencen. Saya dah pencen. Seronok tuan-tuan, seronok. Kalau orang tanya saya, apa pandangan Ustaz untuk orang yang pencen awal, saya kata saya galakkan 100%. Siapa-siapa yang ada peluang pencen awal lah. Bagi mereka yang bekerja
makan gaji lah. Gaji meja awal kalau ada kesempatan. Kerana itu nikmat yang luar biasa. Tuan nak tengok orang yang senang hati ni, tuan-tuan tengok dia jogging. Pergilah, kalau dah sekarang tak boleh pergi taman rekreasi kan. Jogging yang dibenarkan di kawasan perumahan kebanyakan. So, tengok. So, tengok. Orang muda, dia lari jogging macam mana? Laju. Pasal apa tuan? Dia tak ada masa. Dia sihat, tapi dia tak ada masa. Tahap apa dia kejar, tak tahulah. Kan? Laju. Tengoklah orang muda. Orang bencin, jalan. Relax je. Suami isteri. Relax je. Tak ke mana, dia kata. Jalan je. Nak kata brisk walking pun tak brisk walking. Just walking. Isi masa. Habis 2 jam kat jalan. Jogging. Balik rumah. Buka Quran balik bulan puasa. Relax je kan. Satu lagi yang pelik tuan. Kalau pergi taman permainan ni, dia punya senaman tu slow motion. Nak tengok tak? Pelik juga orang macam ni. Ini orang tengok umur dia macam mana. Bukan setakat bencin, lebih dari bencin. Memang slow motion. Tai Chi ke, Jikong ke. Ikutlah. Bukan saya nak komplain tak. Nak cerita tentang kehidupan manusia. Orang yang macam ni, dia tak ada benda nak kejar kehidupan dia. Dah selesa semua dah. Nak jaga kesihatan badan dia, dah isi masa saja. Yang kita dipayahkan kabut ni. Sap sana. Kereta baru start dah jalan. Padahal gear satu. Dia maknanya dia start gear satu tu, parking gear satu. Dia start kita tu jalan. Punya kelang kabutnya, pasal apa nak kejauh. Kejar sesuatu dalam kehidupan dia. Kalau orang enjin tak ada. Patah hidup enjin panas dulu, panas enjin. Dekat sengaja panas enjin. Pasal apa? Tak ada apa nak kejauh. Itu adalah kehidupan kita yang kita boleh lihat daripada kehidupan manusia itu sendiri. Kenapa? Kerana besarnya nikmat masa lapang dan juga sihat. Carilah kesihatan. Kesihatan ni bukan dengan cara makan ubat. Kesihatan dengan cara tak makan. Ada orang yang pantang macam-macam. Cara untuk diselamat dari penyakit adalah pantang. Jangan makan. Ni kalau dah pantang, dah kencing manis, darah tinggi, bedal semua sekali. Lepas tu pergi hospital merungut. Apalah nasib aku. Dan kau sendiri yang cari. Sebab itu, kena jaga kesihatan. Kesihatan ini adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada gunanya kalau kita ada masa yang lapang, kalau kita orang yang sakit. Jadi, apa yang Allah bagi ini adalah satu nikmat yang luar biasa. Sebab itu, Syekh Zaidan menyebut dia nikmat. Cuma, nikmat benda ni nikmat yang Allah, nikmat yang Nabi pesan kepada kita, kena hati-hati. Ya. Ni'matani maghbubun kasirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Atau kama qala. Nabi menyebut dua nikmat ni yang kebanyakan orang akan lupa atau lepas pandang. Yang pertama, sihat. Yang kedua, masa lapang. Masa dia sakit, baru dia sedar. Bukan dia lah, kita lah. Kalau dia macam jauh daripada kita kan. Kita. Dah sakit, baru kita sedar. Sedapnya kenikmatan. Macam tahun lepas punya pandemik lah. Bila Allah tarik nikmat, tak boleh berjemaah ke surau masjid, waktu itulah. Syoknya kalau dapat ke surau masjid bertarawih kan. Sampai kita berdoa. Bukan setakat berdoa, viral kan. Di doa kita di khairat ramai. Supaya kerajaan menukar dasar dia, membenarkan kita pergi surau masjid. Dah benar kan? Tuan-tuan, dah masuk minggu kedua ni, tarawih ni. Apa jadi surau kita? Surau saya minggu pertama penuh, full. Sampai yang tak boleh masuk balik kerana tak dibenarkan sembahyang melebihi kawasan. Sekarang, separuh dah kosong. Itu penjarakan tu. Surau saya lah contoh. Surau tuan-tuan mungkin penuh. Lebih kurang je lah.
Amboi makin masa Allah tarik nikmat, bukan main beria-ia nak mengisi seorang masjid. Allah bagi nikmat, walaupun sebahagiannya Allah tarik, dah mula lupa. Dah mula lupa akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Esok Allah tarik, jadi bising balik. Na'udzubillah min zalik. Ya. Masa lapang betul juga. Ketika mana kita lapang, banyak masa untuk kita isi, kita buat tak tahu. Buat tak kisah. Alah, hilik banyak masa lagi. Apa dikejar kan? Tapi bila Allah tarik masa lapang ini, barulah kita akan rasa betapa nikmatnya masa lapang yang Allah berikan kepada kita. Ya, masa lapang kita sangat banyak. Sangat banyak. Tipulah orang tak ada masa lapang. Sangat banyak. Yang tak ada masa lapang ni Menteri Kewangan je kot. Itu pun, kalau bukan pandemik, dia sempat masuk tournament lagi, maraton lagi. Yang kita ni yang tak banyak masa lapang ni, tak banyak masa lapang ni, bukan maraton, jogging pun tidak. Orang lain lah, bukan kita, orang lain lah. Orang lain. Jadi, Nabi sebut begitu. Ramai orang yang lupa dua perkara ini. Bukan setakat lupa untuk manfaat dunia kita, tapi kita lupa apa yang Allah akan tanya kita. Akan tanya di akhirat esok. La tazulu qadama ummati, la tazulu qadama abdin yawmal qiyamati, hatta tus'al an umrihi bimafnah. Tidak akan berganjak dua tapak kaki hamba-hambaku di hari kiamat esok, sehingga ditanya tentang masa dia, umur dia, ke mana dia telah habiskan. Kita ke akhirat esok, Allah akan tanya kita one by one. Hari ini mungkin kalau orang tu ramai, interview pakai pukal je. Okey, 10 orang, tanya, lepas. Ramai lagi 20 orang, cek, lepas. Akhirat esok, walau ramai manusia seramai-ramainya pun, Allah akan tanya kita one by one. One by one. Dan kita akan menunggu di padang mahsyar secara one by one, menanggung semua keazaban yang ada, kesiksaan yang ada. Na'udzubillah min zalik. Dan kita menunggu Allah memanggil kita untuk meriksa segala amal kita. Dan ketika itu, Allah akan tanya kita, umur kita habiskan di mana? Umur kita. Umur kita hari ini yang, tuan-tuan belum 60 lagi kan? Jauh lagi. Saya dekat 60 ni. Yang kita rasa nak tambah lagi. Kita tak nak mati cepat. Ada orang nak mati ke? Orang yang panjat bangunan, yang hujung bangunan tu kan, nak terjun berdiri tu, tanya dia, nak mati ke tidak? Dia tak nak mati. Cuma tak nak hidup. Hidup tu sengsara. Putus cinta lah. Hutang dia banyak lah. Dia tak nak hidup. Mati pun tak nak. Itu yang agak Faham jatuh. Dia jatuh sebab terjatuh. Bukan dia menjatuhkan diri dia. Sebab nature manusia dia tak nak mati. Cuma kalau tanya nak hidup, tak nak hidup. Kenapa tak nak hidup? Masalah kehidupan yang berlipat ganda. Dan tanyalah orang tua-tua kita, umur 70, 80, 90, tak nak mati gitu. Kita yang muda-muda sangat pun tak nak mati. Kerana manusia nakkan kehidupan. Tanyalah, berapa umur nak? Kalau boleh nak 120 umur dia. 120, tengok yang 90 lebih pun dah merapu dah. Dan umat Muhammad SAW ni memang umur pendek. Tak macam umat Nabi dulu. Umat Nabi Nuh AS, 1000 tahun umur dia. Kita orang 1000 tahun. Macam mana agaknya ya? 100 tahun pun tak larat nak angkat lutut. Orang bawa ke bilik air. Itu umur dah bau 100. A'maru ummati baina sitin wa sab'in. Nabi SAW menyebut, umur umat aku antara 60 hingga 70. Itu adalah yang paling ramai. Lebih sikit, ada sikit. Yang kurang lagi banyak. Umur 40, berbam, aksiden. Umur 30, kanser. Macam-macam penyakit sebagai asbab untuk mematikan orang. Tetapi
secara umumnya adalah umur antara 60 hingga 70. Sahabat Nabi berumur dia. Lama juga yang melebihi umur 70. Sayyidatina Asma radhiyallahu anha. Berapa umur dia? 103 tahun. Asma anak Abu Bakar. Radhiyallahu anhu umur 103 tahun. Zaid bin Sabit, penulis wahyu Nabi, umur dia 120 tahun. Dan Allah bagi dia 60 tahun zaman jahiliyah, 60 tahun zaman Islam. So dia boleh compare kehidupan jahiliyah dengan zaman Islam. Allah membagi dua kehidupan nyawa dia. Dan dia menjadi tokoh terkenal dalam jumlah 14 orang penulis wahyu. Termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Ada orang maki Muawiyah. Ada orang marah Muawiyah kerana mengalahkan Ali dalam perang Siffin. Itu teknik dan helah dalam peperangan. Malah termasuk dalam perang saudara. Jangan maki dia. Jangan. Oh, sayang Sayyidina Ali maki Muawiyah radhiyallahu anhuma. Muawiyah adalah penulis wahyu Nabi. Bukan kaleng-kaleng orang tau. Orang hebat. Kita ni jauh. Dia dekat dengan Nabi SAW. Antara 14 orang tu ialah Zaid bin Thabit, umur dia 120 tahun. Ada yang panjang lagi. Ini orang Perancis, orang Farsi. Sulaiman ke Salman? Salman Al-Farisi. Ingat peristiwa perang Khandak yang gali parit tu? Ini idea dia kan? Okay. Berapa umur dia? 320 tahun. Satu riwayat. Satu lagi kata 230 tahun. Ini tak tahu mana betul. 230 ke 320. Tapi ambil yang paling bawah lah. 230. Itu pun besar dah. Banyak dah umur dia. Ya, kerana umur umat Nabi ni antara 60 hingga 70. Nabi SAW meninggal umur 63 tahun. Menunjukkan bahawa itulah jumlah umur biasa bagi kita. Bagi mereka yang lebih itu adalah bonus yang Allah berikan peluang untuk dia menambah amal ibadah dia. Bukan kerti umur yang muda tak boleh buat ibadat, tidak. Semua kena buat ibadat. Jadi bonus yang Allah beri itu harus dipertingkatkan dengan amal ibadah yang lebih banyak daripada biasa-biasa. Jadi itu nikmat yang ketiga. Boleh follow ni? Saya takut tuan-tuan macam saya je, letih je. Alhamdulillah, saya pergi yang kedua. Apa disebut oleh Zaidan? Almarhum Zaidan. Nikmat yang kedua, sebelum yang pertama. Nikmat yang kedua ialah waladun salih yad'u lahu. Anak soleh yang mendoakan dia. Anak soleh yang mendoakan dia. Ingat apa yang Nabi sebut, Rasulullah SAW sebut, Iza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas. Bila mati seorang manusia, putuslah amalan dia kecuali 3. Kan? Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang dia manfaatkan. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan dia. Nak ni recap, semua dah hafal di sini kan, nak recap saja. Dan disebut oleh Zaidan bahawa anak soleh ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hamba dia. Saya akan explain macam mana. Ada orang komplain, dia tak ada anak lelaki, perempuan semua. Nabi sebut anak soleh. Soleh ni lelaki, perempuan solehah. Nabi tak sebut. Ada orang komplain, saya tak ada anak. Anak saudara ramai. Saya tak ada anak. Tak ada can lah saya. Okey, kita tengok apa kata ulama. Yang pertama, kita kena hargai nikmat ini, nikmat yang luar biasa. Siapa yang ada anak soleh, bertuahlah dia. Dia habiskan umur dia meninggalkan anak-anak yang soleh. Zuriat-zuriat yang soleh. Ada orang yang dah tua baru dia sedar perlunya kepada anak soleh. Yelah, dah tua baru nak belajar kan. Baru ni saya buat ziarah. Ujung-ujung minggu buat ziarah ke kampung-kampung. Jumpa satu keluarga.
bagi sumbangan, sembang-sembang dan baliklah. Orang yang teman saya dia beritahu, "Ustaz kenal tak siapa tu?" Tak kenal saya. Saya tahu orang kampung ni tapi tak kenal siapa dia. "Ustaz, itu adalah penyanyi wanita kumpulan XXX tahun 80-an." Saya sebutkan, tuan-tuan sebut kenal buat dia kan. Penyanyi wanita. Takkan penyanyi baik macam tu? Lah Ustaz, dah tua baru baik dia kata. Dah tua baru baik. Kenapa? Dia berulang-alik ke surau masjid untuk mendengar kuliah. Alhamdulillah. Kalau ikut umur dia, orang sebaya dengan dia tak ada dah. Kawan-kawan dia. Yang satu band, satu kumpulan dengan dia. Band rock lah. Band rock zaman dulu. Allah masih mentakdirkan dia ada hayat. Orang perempuan. Zaman dulu dia penyanyi top lah. Rambut open air kan. Disebut kepada kami hari itu, dia bersyukur kerana Allah memanjangkan umur dia dan punyai anak-anak, punyai cucu-cucu yang bagus. Anak saya dah itu masing-masing punya tanggungan lah. Tapi saya bergembira kerana ramai cucu saya yang hafiz Quran. Kenapa seronok? Sebab saya dibagi tahu oleh ustaz-ustaz, cucu yang hafiz Quran ni boleh menyelamatkan saya dan keluarga saya. Selain 40 orang ramainya, kan? Pusat macam tu lah. Sebab saya tahu dia siapa kan. Bila dah keluar, baru tahu dia adalah orang yang begitu-begitu zaman jahiliah dia. Tapi Allah mentakdirkan kehidupan kita ni baik. Dan kehidupan dia pun baik. InsyaAllah. Kerana dia mendapat hidayah Allah dan dia menukar kehidupan dia ke orang lebih baik. Bahkan, dia nak anak cucu yang baik-baik. Bila dia tahu bahawa anak cucu yang baik ini akan mendoakan dia selepas dia mati esok. Kalau nikmat yang keempat tadi saya sebut tadi sedap semua, nikmat itu adalah berbentuk dunia yang boleh dirasa, boleh dilihat. Nikmat yang ketiga tadi pula, nikmat yang boleh dirasa ketika hidup dunia. Masa sihat, masa lapang rasa. Tetapi nikmat yang kedua ini Allah tingkatkan lagi, iaitu merasai di dunia dan lebih-lebih lagi menanti di akhirat. Anak yang soleh. Kenapa? Anak yang soleh mendoakan dia. Bila Nabi menyebut anak yang soleh itu, bermaksud anak-anak lelaki dan perempuan. Cuma Nabi menyebut waladun sebagai satu contoh kerana itu adalah anak zuriat. Ulama menyebut bahawa yang dikatakan anak soleh itu termasuk anak-anak yang solehah. Laki-laki kah dia, perempuan kah dia, masuk semua sekali. Kalau ada anak perempuan sahaja pun tak apa, asal mereka terdidik dengan baik. Yang kedua, yang dikatakan anak itu bukan setakat anak sahaja, dia melibatkan cucu dan cicit. Maksudnya kalaulah anak dia tak berapa nak menjadi, jadi gitu-gitu saja. Tapi Allah mentakdirkan cucu dia menjadi yang soleh. Wa imma laki-laki atau perempuan. Dia akan mendapat doa yang sama. Macam disebut oleh Nabi SAW, yad'u lahu. Anak soleh yang mendoakan dia. Anak tak ada. Ada anak saudara dia. Anak saudara dia adalah anak yang soleh juga, yang dimasuk dalam kategori ini sebagai anak yang soleh mendoakan dia. Besar sangat. Sebab itu bila kita angkat doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala memohon anak cucu kita, anak yang soleh, dimasukkan dalam doa kita, cucu cicit kita sampai ke bawah, walaupun kita telah meninggal dunia, dan cucu-cucu kita yang ke tepi. Anak saudara kita, anak-anak buah kita adalah mereka yang dikategorikan dalam kategori yang sama, anak yang soleh. Dan ketika kita angkat tangan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala meminta ampun untuk ayah mak kita pun, dimasukkan dalam doa itu mak kita, ayah kita, datuk kita, nenek kita, pakcik kita, makcik kita, semua sekali yang dimasuk dalam kategori ummahat wa aba, ibu dan juga bapa, termasuk datuk kita sekali. So bila kita minta doa kepada Allah, alam-alam kita minta doa, niatkan sekali untuk mereka yang mendahului kita, semoga mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Indahnya Islam. Dan rahmat Allah itu sangat besar
tanpa dihentikan, walaupun dalam kotak fikiran kita ini terhenti kepada generasi tertentu saja. Allah sangat rahim, sangat rahmat kepada hamba-hambanya bila mana mereka berusaha untuk meningkatkan diri bertakarub dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah bagi dalam keadaan yang limpahan tidak terjangka. Begitulah kasih Allah kepada hamba-hambanya. Itu yang kedua. Let's go to the first one. The first one. Kata almarhum Zaidan, nikmat yang paling besar yang akan kamu rasa di dunia dan di akhirat esok ialah nikmat ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Ridwanullah Taala. Yang Allah sebut sebagai radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meredai mereka dan mereka meredai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia satu nikmat yang tak akan ada siapa yang boleh halang. Bila Allah reda, maka Allah berikan segala-galanya kepada dia. Dan reda Allah ini tidak akan dihentikan kepada mereka yang bergelaran sahaja. Oh, dia ustaz, dapatlah reda Allah. Dia ustazah, dapatlah reda Allah. Tak ada. Semua orang, daripada orang yang paling bawah sampai orang yang paling atas, orang yang paling miskin, orang yang paling kaya, semua berhak mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala dengan kedudukan masing-masing. Tak adalah mentang-mentang dia miskin, dia akan melarat, jadi keparat, tak dapat apa-apa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mentang-mentang dia kaya, senanglah dia dapat semua sekali. Tidak. Semua dapat. Mengikut kehendak dia dan usaha dia. Walaupun dalam hadis yang lain menyebut tentang kelebihan-kelebihan tertentu untuk mereka yang ada kekayaan. Pernah satu ketika sahabat Nabi, ini dipanggil sebagai Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini adalah mereka yang duduk di masjid Nabi. Orang yang berpindah daripada Makkah ke Madinah, muhajirin, meninggalkan kampung halaman, harta benda dia, semua tinggal di Makkah. Dia menjadi orang yang tidak ada kehidupan melainkan daripada sumbangan orang. Dia makan daripada sumbangan orang tempatan. Dan kehidupannya adalah dengan Nabi SAW. Di mana Nabi berada, di sebelah mereka berada. Especially pada kuliah-kuliah Nabi. Bahkan, inilah barisan pertama yang akan menjadi pejuang-pejuang jihad. Nabi sebut bila-bila masa mereka akan keluar untuk berjihad fi sabilillah. Orang yang pertama. Orang yang frontliner dalam jihad zaman Nabi SAW. Ali Sufah ni, satu hari dia mengadu kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, kami ni jealous tengok orang-orang yang kaya. Orang kaya ni, dia boleh menginfakkan harta dia fi sabilillah. Kerana engkau sebut dalam banyak tempat, dalam banyak masa, orang yang infak fi sabilillah ni akan diberikan ganjaran yang tidak ada tolak bandingnya. Bahkan Allah menegas dalam Quran bahawa mereka yang beri infak harta dia ini sangat besar kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Rasulullah, kami ni macam mana? Reta tak ada. Bukan kata reta yang depan mata. Reta yang jauh-jauh pun tak ada. Kami nak sedekah macam mana? Lalu Nabi senyum. Dia kata, don't worry, be happy. Itu saya katalah. Nabi menyebut, tasbih subhanallah sadaqah. Takbir Allahu Akbar sadaqah. Tahlil la ilaha illallah sadaqah. Dan seterusnya lah, panjang hadis itu kan. Jadi mereka pun dapat petua daripada Muhammad SAW, Rasulullah. Ini cara paling best, iaitu banyakkan tahlil, banyakkan tasbih, takbir, tahlil, untuk menandingi orang-orang yang ada harta yang menginfakkan harta dia. So balance lah, balance. So mereka perbanyakkan tasbih, duduk saja pun tasbih, tahlil, takbir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lama lepas tu, jumpa Nabi lagi, orang yang sama. Wahai Rasulullah, dapat sedih Nabi kata. Yalah Rasulullah, dulu engkau kata kepada kami petua untuk
banyakkan sedekah ialah tasbih, takbir, tahlil. Habis, kami tanya hari itu sebab kami jealous orang yang harta dia banyak. Mereka memberikan harta mereka fisabilillah. Kami tak boleh. Dan engkau beri petua kepada kami supaya banyakkan tasbih. Masalahnya sekarang Rasulullah, mereka juga perbanyakkan tasbih. Mereka juga perbanyakkan takbir. Sedangkan mereka pada masa yang sama menginfakkan harta mereka sebanyak-banyaknya yang kami tak mampu. Tu bahasa saya lah. Kasar sikit bunyi dia kan. Maksudnya para sahabat tu rasa tak puas hati kerana masih ada mereka yang diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menginfakkan harta mereka dan mereka juga memperbanyakkan tasbih tahlil. Jadi jelaslah Nabi menyebut haza min fadli rabbik. Yang tu Nabi kata orang infakkan harta dia ni walaupun dia tasbih dia banyak, itu kelebihan Allah berikan kepada mereka. Dah khalas, cukup. Belapang dada kerana itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bagi tahu kepada kita ni akhir zaman ni, jangan sampai kita terhenti kepada ahli sufah saja. Tang tasbih kita banyak, tang harta walaupun banyak harta, kita buat tak tahu dengan harta kita. Tak boleh. So bagi mereka yang ada kelebihan, maka berilah apa yang mereka lebihkan itu untuk mereka yang memerlukan. Jadi redha Allah adalah tingkat yang paling tinggi sekali. Asbab kepada redha Allah apa dia? Allah sebut dalam Ali Imran ayat yang ke 15-16. Saya takkan bacakan panjang ayat ini. Tuan-tuan boleh baca nanti. Asbab untuk mendapat redha Allah ialah taqwa. Allah taqwa. Apa taqwa? Melaksanakan apa yang Allah suruh, meninggalkan apa yang Allah larang. Asbab mendapat redha Allah adalah taqwa. Dan ini best, ini paling best sekali. Asbab untuk mendapat taqwa adalah puasa. Adalah puasa. Justru orang yang berpuasa disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. So kita sekarang diberikan peluang untuk mendapatkan asbab ini, iaitu berpuasa sebaik mungkin untuk mendapat takwa kepada Allah, dan takwa adalah tiket yang paling baik untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan redha Allah adalah nikmat yang tidak ditolak bandingnya. Nombor satu, kata Syekh Zaidan. Jadi kita berpuasa saban hari, kita berdoa saban masa untuk Allah perkenankan doa kita, dan kita minta Allah mengizinkan kita mendekatkan diri Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah mengizinkannya, insya-Allah. Dan puasa ini marilah kita pertingkatkan sebaik-baiknya supaya kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita minta kepada Allah moga-moga Allah meredai kita, insya-Allah. Jadi saya fikir saya ringkaskan begitu. Kesimpulannya adalah dalam nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada kita ini, nikmat puasa adalah nikmat yang paling bagus untuk kita jadikan sebab untuk hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Selamat berpuasa, mudah-mudahan Allah terima puasa kita. Sekadar itu untuk tengah hari ini, yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik sekalian saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.